Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammut taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa amalan wa hudan wa tuqan wa salahan fid din ya akramal akramin waj'alna mimman yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsanah waftah 'alaina futuhal 'arifin wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa ba'du, assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Maka sambung daripada mudzakarah kita yang kita telah buti pada minggu yang telah lepas, maka kita sentiasa duk bercara tentang rahmat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam terhadap umat dia dengan berbagai-bagai kelakuan yang berlaku dengan umat dia. Maka pada hari ini insya-Allah kita akan bincang dan mudzakarah bersama tentang suatu perkara yang kita lari tak lepas, iaitu masalah manusia ni, tak kira sesiapa, lelaki atau perempuan, di mana saja dia berada atas muka bumi ni, dia duduk dengan orang ramai. Manusia asal kejadian dia suka berkawan, dia suka duduk dengan orang yang lain, berkumpul di tempat tu, di tempat ni, dengan mana tak ada dan payah cari manusia yang boleh duduk bersama dengan tak ada duduk gaul dengan orang lain. Bahkan jika ada semacam tu orang tu dibilang bahawa dia tu orang pelik daripada orang dah. Nah, ada dia. Maka apabila kita duduk dalam orang ramai ni, maka ia berlaku macam-macam. Kadang-kadang berlaku benda tu dengan orang tepi rumah kita. Berlaku benda tu dengan waris-waris kita. Berlaku bala dengan orang dalam keluarga kita, ataupun kawan-kawan kita, orang yang kita kenal. Lagi pula apabila kita duduk dalam masyarakat, kadang-kadang orang buat nyanyi kepada kita, orang buat zalim kepada kita. Maka apabila berlaku lagu ni benda semacam ni, kita nak buat lagu mana? Kita nak ukar masalah macam mana? Kita nak bercara, nak menyelesaikan masalah macam mana? Maka orang yang boleh beri jawapan kepada kita dengan sebaik-baik jawapan dan jadi contoh bagi kita, sebaik-baik contoh, tidak ada orang lain melainkan Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan kita boleh kelih juga, boleh tahu sekali lagi dengan kita bincang bersama bahawa kita ni hidup atas muka dunia pada hari ini, dan kita sendiri jauh daripada Nabi. Nah, masa ni beribu tahun lebih dah. Maka juga kita boleh tahu bahawa bukan masa saja dak yang kita jauh daripada masa Nabi, bahkan kelakuan kita, hidup kita pun juga jauh daripada ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Sebab itulah berlaku benda yang berlaku yang tidak habis nak bila dalam daripada muskilah-muskilah, bala-bala, susah dah. Itu dia dalam masyarakat kita. Kalau gitu yang pertama kali kita mari muzakarah bersama tentang apabila orang dekat kita, sama ada dalam rumah tangga kita, waris-waris kita yang dekat ataupun jauh, jiran kita ataupun kawan kita yang kita kenal ataupun orang dalam masyarakat kita, apabila berlaku bala dengan demo ni, berlaku susah payah dengan demo ni, maka banyaklah. Nah, emo dengan bentuk sakit, emo bentuk orang panggil apa, hilang harta benda, emo untuk orang panggil rugi dalam negara dia, emo berlaku bala anak dia mati ataupun kawan ataupun orang panggil petani dia dah rusak, macam-macam lah benda berlaku ni. Itu dia apabila berlaku dengan salah seorang yang kita kenal dalam masyarakat ni, sama ada yang paling rapat hingga kepada jauh, bagaimana kita perlu buat. Itu dia. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ialah seorang manusia yang ambil padu, sangat-sangat ambil padu hak orang lain. Nah, itu dia. Sangat-sangat jadi seorang manusia yang amat siaplah kepada orang lain. Dengan mana tidak masuk telinga Nabi daripada berita bahawa di sana ada orang susah payah berhajat kepada pertolongan. Maka malaikat Nabi orang awal-awal lagi. Apabila Nabi dengar orang tu duduk keadaan susah payah, maka Nabi segera pergi tolong. Dan juga apabila tahu kata salah seorang daripada jiran dia sakit demam, segera Nabi pergi ziarah. Nah, itu dia. Maka sebagai contoh, misal jadi Nabi ni apabila dia dengar salah bahawa seseorang di kalangan jiran dia daripada para sahabat, sama ada jauh atau dekat, tak kira siapa, asal manusia beriman. Nah, itu dia. Maka Nabi pergi ziarah. Dan apabila pergi ziarah pula, bukan pergi ziarah dengan paksa dak, bukan pergi dengan bertebang dak, bukan pergi dengan bahasa pergi lepas-lepas dak, bukan pergi dia panggil bahawa nak dia panggil pawi, tak sewi demo kata kita ni dia panggil apa, orang tak ada masuk masyarakat dak, bukan pergi dengan apa dengan tujuan lain dak, bahkan pergi itu dengan hati yang gelegak, yang siabelah, yang penuh dengan rahmat kepada situ. Maka Nabi itu tujuan itu kerana Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila pergi pak orang sakit itu boleh rasa, kata Nabi ni mari ni apa tujuan dia mari, boleh rasa. Nah, itu dia. Bahkan apabila dia sapa tempat orang yang sakit, maka dia tak ada duduk saja dak. Dah dia beri semangat, dia kacak dengan baik supaya orang sakit itu boleh ada ni ada semangat lagi pula, bahasa orang panggil bahasa baik keadaan dia, rasa baik terhadap orang panggil lepas daripada dengar Nabi berkata. Ada dia. Dan Nabi pada orang lain apabila dia pergi ziarah orang sakit, dia berdoa. Nah, dia berdoa. Ada dia. Maka daripada doa Nabi kata apa? Allahumma rabban nas, ya Allah, ya Tuhan segala manusia, adhabil ba's, menjauhkanlah dan mempergikanlah air panggil rasa sakit ataupun susah yang berlaku dengan sini ni. Patu ishfi, maka mensembuhkanlah dia. Anta syafi, sebab engkaulah orang yang panggil Tuhan yang mensembuhkan hambanya. Tak ada orang lain boleh mensembuhkan, boleh mensiarkan seorang manusia malaikat engkau. La shifaa illa shifa'uk, tidak ada jenis siar malaikat dengan siar engkau saja. Nah, itu dia. Maka itu rahsiakanlah dia. Itu dia. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lagi berlaku suatu perkara di kalangan para sahabat, sebagaimana riwayat cerita kepada kita oleh seorang sahabat yang mulia yang nama Jabir.
Jabir bin Abdillah. Maka kata Jabir, kami keluar bersapi. Nah, keluar, maka lambungan kumpulan daripada kami ni ada beberapa orang lah. Keluar. Maka dalam bersapi ni ada seorang lelaki di kalangan kami ni yang pergi sekali dengan saya. Jabir kata, dia kena batu. Dah buat pecah kepala dia. Dia rebah ke ataupun jatuh, batu jatuh daripada bukit kena kepala dia. Kita tak kira sebab apa-apa tu. Hak pentingnya kata pecah kepala dia. Nah, rebeh kepala. Itu dia. Maka selepas daripada berlaku benar lagu tu, tidur malam dengan keadaan sakit. Lepas tu mimpi pula ada. Mimpi. Di sini dikatakan mimpi sini ni dia panggil apa? Mimpi keluar air mani, mewajibkan mani. Mewajibkan mani wajib. Itu dia. Maka dia pun fasa'ala ashabah, maka dia tanya orang lain yang sekali dengan dia tu, bagaimana aku nak buat ni? Aku kena mani juga kan? Mani wajib ni. Ni pada aku pecah ni. Nah, itu dia. Tak boleh kena air, dia kena air rusak. Itu dia. Hal tajiduna li rukhsatan fit tayammum? Adakah bagi aku ni Tuhan memudahkan dengan makna aku boleh. Nah, dia panggil tinggal maning dan aku pergi ganti dengan tayammum boleh ke tak? Nah, itu dia. Maka pakak jawab orang yang sekali itu. Nah, jawab kan? Manajidu laka rukhsatan wa anta taqdiru 'alal ma'. Air ada dengan kamu, maka kami tahu-tahu mari tak boleh. Kalau air tak ada lain lah, ni air ada, maka mesti kena maning. Kalau gitu kamu tak ditukar daripada maning pergi kepada tayammum tak boleh. Kalau tak ada air tu lain lah, bukan tayammum. Ni air ada, maka mungkin boleh maning. Sakit tu sikit-sikit. Itu dia. Kenapa ke para sahabat? Sekadar ilmu yang dia dah, dia tahu. Faghtasala, maka maning dia pun nak semaya subuh ni. Nah, sebab tak boleh semaya apabila berhadas besar, melainkan dengan maning, tak madar dengan air semaya. Maka maning, lepas maning famata, mati dia. Menyebabkan mati. Sebab dia pecah kepala ni kan. Nah, rusak, maka mati. Itu dia. Maka berlaku benda yang berlaku kamu. Tiba falamma qadimna 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kata Jabir, selepas tu kami klik mari di Madinah. Maka berjumpa Nabi, maka cerita ke Nabi. Nah, itu dia. Maka Nabi kata qatalahumullah. Fuak membunuh dia. Nah, itu dia. Ala sa'alu id lam ya'lam. Tak lebih comel ke jika kamu tanya dulu belum daripada benda yang tak tahu. Gana hukum lagu-lagu tu. Tak nyanyi kepada kawan kamu, Nabi. Itu dia. Bahkan bagi dia tu saning itu tayammum cukup dah. Sebab yang darurah tu berlaku dengan dia. Tak boleh kena air. Nah, itu dia. Tiba-tiba kamu paksa suruh dia itu maning juga menyebabkan dia mati. Itu dia. Ni Nabi sabit tu Nabi lembut. Nabi si amak si belah. Dan Nabi ambil fardu benar hak orang berlaku bala orang susah. Nah, itu dia. Lagi sebagai contohnya, ada suatu hari masuk masjid. Nabi masuk masjid. Tiba-tiba jumpa nampak seorang lelaki yang nama Aba Umamah. Maka nampak rusing, nampak duka cita, nampak serabut, nampak orang panggil apa tak senang. Nah, keadaan. Maka Nabi ambil padu tu dah. Itu dia. Nabi ambil sangat-sangat ambil padu hak orang lain. Nah, itu dia. Kalau gitu, katakanlah Nabi kelih muka ya dalam keadaan lagu tu. Maka Nabi masuk tanya. Nabi kata, ya Aba Umamah, mali araka jalisan fil masjidi fi ghairi waqti salat. Hei Aba Umamah,
Apa ni kenapa muduk le masjid ni? Padahal pian ni bukan waktu sembahyang muduk. Apa sini? Tu dia. Maka jawab dia, humumun lazimatni wa duyuni ya Rasulullah. Wa duyunun ya Rasulullah. Serabut Rasulullah. Serabut hotel banyak, serabut hatu hani lagi pula hotel banyak. Maka tidak ada benda yang buat aku tenang sikit jiwa malaikat dalam masjid. Sahabatku maju dalam masjid. Oleh kelih para sahabat. Masjid ni orang panggil tempat pubat juga masjid ni. Tempat masjid ni itu rahmah. Masuk mari pak tenang jiwa. Ada dia. Maka tak kalau aku serabut lajak ni duduk rumah kau serabut. Jika nung kau serabut apa gitu ni. Mari masuk masjid takut nak hilang sikit serabut aku apa gitu gini. Itu dia. Maka selepas daripada Nabi dengar gapo Nabi kata? Nabi kata, afala uallimuka kalaman idza anta qultahu adhhaballahu azza wa jalla hammaka wa qada anka dainak. Munak kedak ya Aba Umamah, hei Aba Umamah, aku nak hajar satu beberapa perkataan. Maka apabila perkataan ni kalau mu kata, maka Tuhan menghilangkan serabut mu tu. Lagi pula Tuhan memudahkan kamu bayar hotel orang. Nabi ambil padu. Nabi nak tolong dia. Nabi tak boleh dengar susah payah umat dia. Malaikat dia tolongkan, dia segerakan, bahkan awal-awal orang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka sebenarnya pun banyak mana kita berhajat kepada ajaran semacam ni dalam masa sekarang yang kita hidup ni. Hari ni kita tak ada padu mungku. Duk masing-masing. Tak tanya khabar mungku. Sah kata orang tak kenal, sah kata jiran, sah kata jaksain. Bahkan kadang-kadang adik-beradik diri pun tak tanya khabar mungku. Itu dia. Apabila seni tak apalah. Tak berlaku apa tak apalah. Dia berlaku apa ni dia panggil apa? Yang kata kita sangat jauh sangat daripada ajaran agama kita. Padahal kita orang beriman, orang Islam. Tapi ajaran Islam yang comel, yang baik, kita tak ada tahu. Semua perbuatan kita jauh daripada ajaran kita. Bahkan kadang-kadang sebaliknya pula kita pergi buat daripada benda-benda hak agama kita sangat marah sekali kita buat. Maka munak kedak beberapa perkataan yang jika aku hajarmu ni Tuhan menghilangkan serabutmu dan Tuhan memudahkan kamu bayar hutang pada suatu hari. Maka kata ya Aba Umamah, qultu bala ya Rasulullah, nak. Aku nak ya Rasulullah. Maka Nabi kata, qul idza asbahta wa idza amsait. Maka Nabi kata olehmu apabila kamu berpagi-pagi dan kamu berpetang-petang. Lepas subuh mengkata kalimah ni. Dan lepas mayasa, jika boleh, jika tak ada waktu semayang maghrib, kamu kata kalimah ni. Itu dia. Gapo kata apa ni? Maka ni dia panggil apa termasuk dalam lafaz yang kita guna dalam wirid pagi petang dalam hidup kita. Bahkan hak sebenar pun kita orang beriman ni mesti kena ada wirid pagi petang. Tu wirid pagi petang bagi kita. Sekadar setengah jam. Habis tak ada 15 minit kena ada. Ada baca doa-doa dia panggil apa ni? Nabi. Hak sebenar pun jika kita kaji dengan halusi saudara muslimin muslimah, kita ni manusia yang amat dhaif, lemah. Kita tak terkaya daripada Allah. Kita berhajat kepada Allah setiap masa, setiap minit, bahkan sikit pada minit kita berhajat kepada Allah. Semua setiap kerjaan kita berhajat kepada Allah. Semua urusan kita berhajat kepada Allah. Makan minum kita berhajat kepada Allah. Senang kita, bahagia kita berhajat kepada Allah. Ada dia. Semua tak kira apa-apa. Kita sangat-sangat berhajat kepada Allah. Sebab itu Nabi hajar kita. Tak kalau kita ni hamba Tuhan yang tidak ada kekuasaan, tak boleh buat apa melainkan dengan Allah. Sebab itu Nabi hajar kita bergantung dengan Allah. Sebab itu Nabi hajar kita doa wirid pagi petang ni. Boleh nak umat dia semua kata sama-sama. Supaya nak kita ada hubungnya bergantung dengan Tuhan. Setiap kerjaan kita bergantung dengan Allah.
Kalau gitu kita berdoa setiap masa, minta tolong dengan Tuhan. Nah, supaya Tuhan tolong kita meluluskan kerja kita, urusan kita, memudahkan kerja buat kita, menjaya kita, membahagia kita dan mensembuh kita, apa semua. Itu dia. Maka oleh doa Nabi bagi betul comel benar. Nah, orang panggil Tuhan jaga kita, Tuhan selamat kita, Tuhan orang panggil apa? Jaga daripada seteru, jaga daripada binatang bisa, jaga daripada syaitan, jaga daripada kawan yang jahat, jaga daripada orang-orang yang akan buat nyanyi kepada kita. Ini doa-doa Nabi. Nah, ada dia. Maka di sini pun juga satu doa yang Nabi hajat ubat Aba Umamah. Nah, bahawa apabila seorang kata kalimah ni, Tuhan menghilangkan serabut dia, walau dia hidup tak senang kali. Hidup orang panggil bukan hebat, duit tak ada banyak, tapi tak serabut. Nah, bagi siapa kata ni? Nah, berapa boleh makan, berapa cukup kerja sehari makan habis. Tapi tak esok tahu nak boleh makan ke tak tahu. Tapi jika dia amal benar tak serabut, tak serabut. Tuhan menghilangkan serabut dia, tenang jiwa dia. Siapa boleh makan, datang dia panggil benda makan. Dah tak boleh makan pun, dia panggil alhamdulillah. Dia boleh makan pun alhamdulillah. Maka serabut ni balok besar serabut ni. Nah, orang yang duit banyak pun kada tak lalu makan sebab serabut sutih. Nah, ada dia. Maka macam mana jika kita beramal bersama tentang kalimah ni bagi betul dalam hidup kita. Yaitu Nabi kata olehmu apabila kamu berpagi-pagi dan kamu berpetang-petang. Yaitu Allah katakan, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Kata. Tak hafal minit kita kata. Nah, ada dia. Maka boleh hadir setengah di kalangan kita yang ada di masjid pada hari ni bahasa nak-nak kepada benda ni. Orang panggil apa wirid pagi betul. Dan benda-benda lain lagi yang kita apabila kita beramal ni Tuhan jaga kita. Buat kita butung di akhirat kelak. Saya dah buat buku suti buku. Buku wirid pagi betul. Nah, tapi tebal sikit. Berhajat kepada saya buat 20 hutir. 20 hutir. Lepas tu dia baca semua tu. Maka berasa nak baiki lagi, nak buat benda yang itu sikit dia panggil haluh, lepas tu buat haluh. Lah ni haluh dah, tapi nak haluh lagi wi pada kocek. Dan kita boleh pergi di mana pun dia kocek kita, tak kira kita di rumah pun waktu baik baca pagi ustaz. Dia kita duduk sampai ke mana-mana pun waktu pagi baca ustaz apa gitu gini. Maka tengah-tengah dia buat insya-Allah nanti sudah boleh ada buat hari bagi di sini insya-Allah. Kalau gitu kata kalimah ni, maka kata Aba Umamah, fa'altu dhalik, maka aku pun buat ikut orang panggil benda yang dihajar oleh Nabi. Maka aku kata sama pagi-pagi, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Nah, iaitu makna dia, ya Allah ya Tuhan aku minta melindung dengan kamu daripada serabut dan rusing. Aku minta berlindung daripada kamu daripada lemah dan malah. Maka orang kata kalimah tak malah kata kalimah ni. Sentiasa doa amal dengan tak malah. Malah tak masuk di hati dia. Nah, dan minta berlindung daripada takut dan kedekung. Dan aku minta berlindung denganmu daripada orang panggil apa tak boleh bayar hutang dan dibuat nyanyi oleh orang panggil orang yang lain. Nah, tu dia banyak benar kelebihan dia. Banyak bukan satu segi dak, bukan sekadar habis serabut dak. Bukan segi lain pun ada meliputi juga. Nah, tu dia. Maka kata Abu Umamah, maka aku buat benda ni. Maka selepas daripada aku buat, fa adhaballahu azza wa jalla hammi wa qada anni daini. Maka selepas daripada aku kata tak berapa hari, hilang serabut aku. Dan duk lepas daripada tu tak berapa hari, Tuhan memudahkan rezeki, buka pintu rezeki kepada aku. Aku boleh bayar hutang dengan habis, dengan bangit tak seka-seka. Nah, sebab Tuhan belaka. Tu dia. Kalau gitu, comel. Jikalau kita amal bersama ayat ni, bangi doa ni, maka sebagaimana berlaku dengan orang dulu, maka berlaku dengan kita. Nah, tak kira lelaki beramal berlaku dengan lelaki itu tak kira siapa. Tu dia. Perempuan beramal berlaku dengan perempuan tu. Lepas tu hari ni banyak mana kita gusing. Tak habis nak bilik.
Oh, bermacam-macam benda tu benda ni, oh kerja tu kerja ni macam-macam. Dan hotel kita pun ada. Nah, tu ni pun hubak nawa bagi kita. Nah, tu dia. Kalau itu nak ayat kata mana? Nak ayat kata Nabi ni, amat orang panggil ambil padu, teteh hak orang susah payah orang serabut orang daripada umat dia. Lagi pula sebagai contohnya ada seorang lelaki nama Suhaib Ar-Rumi. Suhaib dia ni bukan orang Quraisy pada asalnya. Dia ni asal hamba dia. Maka akhir-akhirnya mari duduk di Mekah Quraisy. Dia kaum Quraisy. Lepas tu dia bebas. Jadi orang biasalah bukan hamba orang. Lepas daripada tu pula dia menega, dia kerja, dia apa semua sabakan banyak harta dia tambah menambah. Maka tatkala Nabi dibangkit di Rasul, maka Nabi seru orang dakwah orang kepada agama Islam, maka dia termasuk golongan orang yang beriman. Suhaib Ar-Rumi. Maka lepas daripada tu Nabi mewajibkan semua orang yang beriman, yang kuasa, yang tidak ada keunzuran, yang duduk di Mekah, Nabi perintahkan suruh hijrah belaka dengan perintah daripada Allah. Suruh pindah. Pergi kepada Madinah. Maka orang lain gigi. Tu dia. Maka daripada golongan orang yang tunai perintah Allah dan perintah Rasul, Suhaib. Maka dia ambil duit dia. Tu dia nak sampai ni. Bekal sikit banyak supaya nak pergi makan di sana. Tu dia. Dan kebun dia banyak benar di Mekah. Rumah pun gitu gini. Maka dia keluar lagi. Tiba-tiba disekat, diigat oleh Abu Jahal atau orang lain daripada ketua Quraisy. Ia tak nak gimana? Ya benar Ar-Rumi. Hei Suhaib nak gimana? Ya tak nak berhijrah pergi kepada Madinah. Ia kata mungkin tak boleh pergi, kami tak mau tahu pergi. Jikalau mu nak pergi, semua harta di tanganmu dan juga benda yang milik di Mekah, mungkin kena pergi ke aku, baru aku nak lepas mungkin. Ini cuba air besar. Jikalau mu tak bui, aku tak akan lepas mu hijrah. Bahkan aku nak igat mu jiwa sesa pula. Dia kata, ambillah mu nak. Apa yang aku milik ni, di tangan aku ambil. Dan apa yang aku milik aku di Mekah ni, ambillah mu nak ambil. Penting lepas ku ya. Agama ku lebih mahal daripada duitku. Agama ku iman lebih mahal daripada apa saja atas muka dunia ni. Kelih para sahabat memhargakan. Di hari ni kita tidur lebih mahal daripada sembahyang 2 rakaat. Hari ni kita hidup. Bahaun kita dalam berniaga lebih mahal daripada agama. Itu dia. Mengupak ke orang lain lebih mahal daripada agama. Benda tu benda ni lebih mahal daripada agama. Sebab tu kita buat tak ada bahasa rena kita. Bahasa lekeh nak agama larang sebab tak larang. Kita menghina-hinakan, buat main-main dengan benda yang dilarang oleh agama. Oleh para sahabat semua dia bilik Suhaib. Tinggal semua tukang agama. Itu dia. Maka dia membeli habis harta dia, maka mari dengan kosong, tidak ada apa-apa langsung tangan dia. Ada baju selah, kain selah dia pakai tu. Kecek mudah-mudah bahasa kita. Padahal orang Arab tak pakai kain lagu ni lah, dia pakai jubah lagu tu. Hak peti pakai ialah baju dia atas tubuh badan dia, tinggal mari. Maka sampai Madinah, Nabi tahu khabar. Benda yang berlaku dengan dia masuk telinga Nabi. Maka Nabi pergi jumpa ya sudah. Ni daya, wis semangat. Ni Nabi ambil padu. Nampak dia mau duka cerita, dia mau rusing. Ya, dia mau buat nak ikhlas dah. Tapi tak kala ni bala juga yang berlaku dengan dia, maka Nabi segerakan. Maka kelih Nabi kata kana. Nabi kata, berita baik ya Suhaib, berita baik. Rabiha al-bai'u ya Aba Yahya. Oh, perniagaan butung, laba teruk perniagaan ni. Sebab apa?
iaitu mutukarkan duit yang memilih dengan syurga Allah. Maka selabo-labo meniaga tak ada senaga-naga labo seperti meniaga ni. Labo. Itu dia. Sebab apa? Syurga Allah. Dunia suti tak boleh beli lagi. Jika kita milik semua dunia suti ni, adakah boleh beli? Dia panggil apa ni? Syurga Allah. Dah. Bahkan dunia suti nampak lekeh lagi. Sebab dunia ni ada pasir, ada kayu yang benar tidak berharga. Misal kata, dunia suti ni dan ada apa saja yang ada atas muka dunia dan juga patak dunia lele bombing tu, semua ni mah dan belia belaka. Semua ni belia dan mah belaka. Nah, itu dia. Lepas tu kita ambil, misal kata kita milik, fardu kata bahan-bahan kita milik. Dunia suti ni belia dan mah semua. Harga tak ada akar. Nah, adakah boleh pergi beli syurga? Tak boleh. Nah, tak boleh beli syurga. Syurga lebih mahal daripada tu. Sabit tu Nabi kata, ya Aba Yahya ya Suhaib, nega kamu labah. Sebab apa? Memilih duit wala banyak pun, adakah sama banyak dunia ni tak banyak lagi? Ada lebih kaya daripada mu, belana lagi. Tapi mung jang dia panggil apa? Habis harta mu kerana jaga iman, kerana agama. Nah, itu dia. Kalau gitu belum mati dapat syurga, dapat berita syurga dah. Jadi calon ahli syurga dah. Maka dengan kalimah ni, hak berasa moyak sikit-sikit, berasa duka cita sikit-sikit, habis licin lu dah. Dia dada dia habis. Ini dia panggil wismangat, dia panggil daya. Apabila kita kecek-kecek pe yang wiri-wiri demo rasa sedap apabila dia modok lah keadaan susah payah. Nah, ni sunnah Nabi. Ni sunnah Nabi yang ditinggalkan oleh kita pada hari ini. Nah, ada dia. Tak demo kita supaya. Maka hak kecek ni tak lain tak tidak. Supaya menggemarkan saya pun supaya. Dan saudara semua juga. Nah, peringat diri sendiri supaya tambah semangat bagi diri kita supaya kita boleh amal sikit sebanyak, boleh menghidupkan sikit sebanyak daripada sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas daripada tu, cuba mari masuk dalam masalah rahmat Nabi kepada orang buat salah. Juga kita dalam masyarakat ada orang buat salah. Nah, ada dia. Tapi salah nanti bagi dua lah. Yang pertama, buat salah kepada Allah. Itu dia. Kawan-kawan kita yang diraka kepada Allah, bagaimana kita kena buat dengan dia. Nah, itu dia. Dan juga apabila orang lain buat dengan kita daripada kasar dan mau buat zalim kepada kita, bagaimana kita kena buat dengan dia. Ni contoh Nabi kita. Kita kena tiru Nabi. Ada dia. Maka sebagai mana maklum hadis yang sahih bahawa Nabi kata apa, kullu bani adam khata'. Semua anak ada kesalahan, tak sunyi daripada kesalahan. Wa khairul khata'ina at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang buat salah ialah dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka awal-awal ni mari kira dan bincang bersama. Nah, tentang rahmat Nabi ataupun apabila seorang yang jahil buat kepada kita. Nah, itu dia. Maka di hari ini benda yang duka cita lebih-lebih lagi dalam alam dunia ataupun negara-negara Islam. Di hari ini kita duduklah keadaan apa hari ini? Duduklah keadaan jahil dan belakang. Kemajuan duduk di tangan orang kafir. Dan juga ilmu pengetahuan, teknologi apa semua, bijak sana, bak bomo, bak apa duduk di orang kafir. Kita orang selepah belakang. Segi kemajuan pah belakang, dan segi ke bak mengaji pun juga pah belakang. Sebab itu orang di buat setitik samruat bahawa orang jahil dalam alam suti dunia tak kira lah agama apa-apa pun. Maka Islam lebih daripada orang lain, iaitu 70% daripada rakyat orang dah tadi ni orang panggil jahil. Itu dia. Hak tu bak gapo tu? Hak tu orang hak wicai ni ilmu biasa ni ya.
Pak kita kalau kembali klik kepada agama Islam, orang jahil bab agama ni lebih teruk daripada tu lagi. Siapa kal 80%. Nah, tu dia. Tak suka mengaji. Hak ni pelik ni. Kita semua nak kepada syurga Allah. Kita semua nak selamat daripada neraka Allah. Maka kita tuju kepada orang yang rasa lagu ni. Maka semua orang beriman, tak ada orang lain melainkan berasa lagu ni. Berasa nak masuk syurga dan nak lari daripada neraka. Tapi wahai orang-orang yang nak masuk syurga Allah, wahai orang-orang yang duk lari daripada neraka Allah, mengetahuilah, ambil tahulah bahawa kamu tak akan selamat daripada api neraka dan kamu tak akan sampai kepada pintu syurga melainkan dengan ilmu pengetahuan. Tak ada ilmu satu sahut mimpi. Tak ada ilmu satu, bukan tak ada yang langsung tak, tapi 1% pun tak sampai. Bahayanya tak ada ilmu ni. Sebab apa? Jikalau kita tak tahu satu, semaya kita lagu mana semaya kita? Maka semua rusak. Pada rusak, nak ambil pahala mana? Dah kena orang berasa kata semaya padahal tak semaya. Sebab tak kena, tak cukup. Maka ilmu di sini bukan suruh mengaji siapa kau boleh mengajar orang dah. Kita mengaji sekadar amal ya. We tahu cara semaya. Cukup siap kena, tak apa dah. Tu dia. Ngaji ilmu sekadar lepas diri kita. Bawa diri kita ya. Walau tak boleh mengajar orang pun tak apa. Tu di kehendak. Tu dia. Tapi hari ni boleh. Banyak mana orang pada. Banyak mana orang ambil berat. Maka jikalau kecek hari ni kita ingat kembali kepada hadis Nabi SAW. Nabi kata apa? Bada al-Islamu ghariban wa sayaudu ghariba fatuba lil ghuraba. Islam tumbuh beranak tempat yang orang panggil dalam masyarakat yang begitu jahat. Maka dia ni pelik pada orang lain. Seolah-olah kebun ning sute ning semua tu getah belaka. Tiba-tiba dia tumbuh panaka sepahung. Pelik pada orang lain. Maka Islam seperti panaka sana ni. Dalam kebun getah yang ribu-ribu pahang getah ni ada panaka sepahang. Maka panaka pelik daripada orang lain. Maka Islam begitu dah. Beranak Islam dalam masyarakat Mekah sepelek-pelek benda. Tu dia. Maka kalamu khosebah. Maka Nabi terang fasayaudu ghariban. Dan pada akhir-akhirnya ia akan kembali pelik semula pula. Pelik di mata manusia. Manusia tak say kepada dia. Semua orang di dalam Islam daripada Mekah dia berasa lekeh, menganying, apa nama kubung kepala? Apa nama tudung muka? Apa nama orang panggil semaya semua-semua? Dia mau hina, dia mau menganying. Tu dia. Kalau gitu hijab buat Islam akan pelik semula sebagaimana dia beranak pelik, maka hujung dia pun pelik juga. Maka boleh hari ni apa orang padu hak agama. Orang ambil berat orang panggil menuntut ilmu. Tu dia. Tak ramai. Bobiar kecek benda-benda baik, orang panggil tak berasa nak buat. Tu dia. Ni. Tapi Nabi kata fatuba lil ghuraba. Maka butungnya masuk syurganya orang yang pelik-pelik sana ni. Orang yang pergi dengan agama, walau dia mau atas pelik pun peliklah dia pergi tegah. Pergi teguh, pergi kuat, sentiasa ikut dia mau nak kata. Dia mau kata pelik pada orang pun belakang pelik lah. Aku nak pergi dengan agama Allah. Maka Nabi tu, ni orang buta. Kalau gitu apabila sampai ke masa tu, kita jadilah orang yang pelik daripada orang lain. Dengan makna kita pergi kemah dengan agama kita. Pergi kemah dengan ajaran Allah. Walau bagaimanapun, kita kena mengaku dulu bahawa tak ada siapa di kalangan kita sunyi daripada kesalahan. Sunyi daripada dosa tak ada. Tu dia. Ni biasa. Asal kejadian orang panggil pergi ni tu tak kedirkan. Sebab bersih daripada dosa ni tentu bagi para nabi saja. Maka
Kelih Nabi buat lagu mana? Di hari ni banyak dalam masyarakat kita. Anak kita jahil. Kita nak hajaya lagu mana? Adik kita jahil, abang kita jahil, masalan. Nah, wahai kita jahil, jiran kita jahil, ayah kita jahil, ibu kita jahil, kawan kita jahil, tak pandai. Ada dia. Kita boleh kasar ke tak? Kita boleh guna kalimah yang panggil berat-berat ke tak? Boleh tuduh, boleh mengepek, boleh maki ke tak? Nah, ini dia panggil ni ajaran Islam. Bagaimana Nabi buat? Cuba terang kelih Nabi buat. Rupa Nabi buat kita kelih dulu dah. Sebagaimana salah dia panggil, "Hei umatku, apabila orang yang tak pandai buat salah, mu kena buat kena dengan dia." Itu dia. Maka orang yang tak buat sesuatu ni, orang ni tak ikut Nabi. Gapo? Jadi riwayat oleh seorang sahabat yang nama Muawiyah ibn al-Hakam as-Sulami. Dia kata, pada suatu hari aku sembahyang dengan Nabi. Aku jadi makmum dan serta aku ada ramai daripada sahabat dan Nabi itu jadi imam. Tiba-tiba idh atasa rajulun minal qaum. Tiba-tiba daripada ramai-ramai makmum tu ada seorang bersing, asyang bersing. Itu dia. Maka fakultu, aku kata Muawiyah ni. Aku kata, yarhamukallah. Sebab apabila sunat dalam ketika luar semaya lah. Sebab dalam semaya tak boleh kata. Dalam semaya tak boleh kata lafaz lain. Malaikat lafaz yang tentu bagi semaya. Nah, maka lafaz kecil luar tak boleh kata. Batal semaya. Maka dia ni jahil tak tahu. Para sahabat pun jahil zupa ya. Para sahabat apa orang? Ya alim. Orang hari riwayat hadis. Para sahabat semua masa Nabi mati. Hak pergi buat haji Nabi saja. Belum Nabi mati dia 2 bulan lebih-lebih 100,000 orang. Lelaki dan perempuan. Patuh tak lagi, tanah lagi. Budak halau sahabat juga. Perempuan lelaki yang uzur ramai lagi tak lagi. Kalau gitu kita boleh 100,000 orang para sahabat. Tapi dalam 100,000 orang tu berapa orang hak riwayat hadis? Hak siapa hadis daripada Nabi kepada kita, kepada orang yang datang, orang-orang tabi'in, berapa orang? Maka ulama kajikan. Maka ada semua dalam beratus ribu hari ada 1,800 orang. Maka dalam 1,800 orang berapa orang para ulama? Puluh-puluh orang ya para ulama. Bukan mujtahid belaka para sahabat, tapi ia orang bagus, orang agung diaku oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, maka kata Muawiyah, maka aku dengar pada majlis yang lain daripada Nabi sendiri daripada orang lain. Sunat bagi siapa-siapa duduk dekat orang bersing, apabila orang bersing kata, orang bersing acang, maka dia kata apa? Alhamdulillah, kita kena kata kena, yarhamukallah. Sunat kita kata lagu tu. Itu dia. Maka tak kalau ada orang bersing daripada makmum, aku pun kata yarhamukallah. Maka ni berkecek. Maka kecek membatalkan sembahyang. Maka faramani alqaum bi absarihim. Tiba-tiba lepas pada aku kata lagu tu, pak orang lain noh jeling habis aku jeling. Bakal jadi semua mata merah aku habis. Bahasa pelik aku hari ni. Nah, maka aku kata, wa sukla ummiyah. Apa ni? Masya'nukum tanzuruna ilai. Apa buat mun duduk pelih aku belakang ni? Apa buat mun? Bahasa pelik pada orang lain. Faja'alu, maka dia katalah, "Hei, apa buat mun ni pelih aku belakang sinar apa ni?" Dia kata gitu. Padahal itu dah semaya. Nah, faja'alu yadribuna bi aidihim ala afkhadhihim. Nah, maka lepas daripada kata kalimah tu pakat apa bang. Suruh dia lah. Aku isyaratkan suruh diam, semaya tak ada kecek. Pakat tepuk habis pohon para sahabat lain makmum tu. Bang. Tu dia. Maka ra'aituhum yusammitu, maka aku faham kata dia suruh aku diam. Nah, tu dia. Lepas tu tiba-tiba aku diam. Dia aku pun. Itu dia. Falamma shalla Rasulullah, lepas sudah selesai Nabi bui salat, maka aku pergi sama Nabi. Maka tak ada orang mengajar yang lebih baik daripada Nabi, tak ada. Ni Nabi buat agama. Saya kata semenjak beranakku sampai hari ni, dan aku tak akan berjumpa orang mengajar sebaik seperti Rasulullah. Kalau gitu apa? Ma ra'aitu mu'alliman qablahu. Aku tak pernah kelih orang mengajar sebelum daripada dia. Wala ba'dahu, dan selepas daripada dia ahsana ta'liman minhu. Comel ajar yang dia ajarku. Gaimo? Wallahi demi Allah. Tak ada teku.
Demi Allah tak jeling ke aku. Demi Allah tak kasar dengan aku, tak tuduh aku, tak maki aku. Tak ada kata apa langsung. Nah, itu dia. Bukan daripada dia kata apa? Bukan dia kata, "Hei Muawiyah, inna hadhihi salat, sesungguhnya semaya ni la yasluh fiha syai'un." Tak boleh kata pada semaya daripada tak boleh kita nak kecek kalau manusia kecek luar semaya, tak boleh. Nah, itu dia. Bukan semaya ni ialah tasbih, takbir, baca Quran, tu semaya. Dengan lemah-lemah kasih saya orang yang kena tuju berasa. Kata orang kecek dengan dia ni orang apa? Orang kanak baik, orang sia belah, orang rahmah. Nah, orang lain pun nama jeling halu dah orang lain. Nah, itu dia. Pas ni jika orang lain lagu ni Nabi buat, pas dengan umur tangga dia lebih lagi. Maka kita pun supa Nabi buat ni contoh bagi kita. Nak kita buat orang lain yang tak pandai ni. Orang lain naik masjid mari tak tahu. Tak kena, banyak molek-molek. Itu dia. Pas jika dengan orang lain kita kena buat lagu ni dah daripada lembut-lemah. Dengan anak kita kau lebih lagi. Dengan anak murid kita kau lebih lagi. Nah, itu dia. Pas budak umur setahun 2 tahun tak tahu apa. Umur 3 tahun tak tahu apa lagi dia. Pas kita buat seperti dia umur sama tua kita. Ngepek kadang-kadang dia panggil godel dia apa, maki dia, kasar, jeling macam-macam gitu. Tak itu. Itu dia. Pada akhir Anas duk khidmat mak Nabi. Ya demi Allah, Nabi tak pernah kata ke aku, tak pernah ngepek ke aku, tak pernah kasar dengan aku, dan tak pernah kata kan nak buat benda ni, nak tak buat kan, tak pernah kata. Semua Nabi dia panggil senyum sama kepada aku. Nah, itu hamba dia, khadam dia, dengan anak cucu dia lebih lagi. Nah, sallallahu alaihi wasallam. Dan daripada benda kata Anas Hidayah bin Malik, dia kata bainama nahnu fil masjid, pada suatu hari kami para sahabat dalam masjid duduk serta Nabi ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, duduk sekali dengan Nabi. Iz jaa a'rabiyyun, tiba-tiba datang orang Arabi. Orang Arabi ni orang yang duduk daripada pasir, yang bukan orang bandar. Nah, orang darat kecil muda-muda. Masuk masjid. Nah, faqama yabulu fil masjid. Tiba-tiba bangun mari masuk masjid, pak, bangun kecincang kecil. Pacarlah masjid sudah. Itu dia. Maka para sahabat yang ada, mah suruh buta, jangan bakal lari tu ngakau kasar apa gitu kan ni. Nah, itu dia. Maka Nabi tu, la tuzrimu. Jangan lari ya, da'u lepas ya. Nah, lepas dia tinggi sudah dah. Itu dia. Ni hikmah Nabi. Fataraku hatta bal. Maka para sahabat pun dia dengan perintah Nabi sehingga dia kecing sudah. Itu dia. Bawa lepas daripada kecing sudah, maka Nabi panggil dia, "Mai sini." Panggil Arabi yang dia kecing tu, "Mari sini." Yata inna hadhil masajid, sesungguhnya ini masjid ni tak boleh buat orang panggil apa, tak boleh macam-macamkan dia dengan air kecing dan benda-benda yang lain. Dah, bahkan masjid dijadikan untuk zikir kepada Allah, untuk sembahyang dan untuk baca Quran. Dengan lembut, selembut-lembut, dengan kalimah yang comel, yang bagus, tak nak kasih sayang rahmat. Bawa lepas tu Nabi kata, mana seorang di kalangan kamu wahai sahabatku, give me air istimewa, lepas tu mari cuah tahiyat kecing tak ni. Mudah Nabi kita. Lepas tu ulama hurai hadis ni comel benar. Dia kata, jikalau Nabi tak lari para sahabat dah sehingga siapakah bangun teh ataupun bangun biskap apa akan berlaku bala dah. Sebab apa? Dia orang bangun nak pergi lari dah. Lari habis hilang habis saja. Lagi pula hak tu rusak masjid. Yang kedua pula apabila kita pergi sekat dia dah kecing, maka ya maka mudarat dia. Mudarat orang menjaga kecing tu. Nah, dan banyak lagi lah hikmah daripada para ulama bayat. Maka ni Nabi buat. Nah, ini bagi kita ambil banyak lagi panggil contoh semacam ni. Tapi kita pilih-pilih supaya dia panggil nak wid dengan masa yang dia panggil izin kepada kita. Lagi pula Nabi buat dengan orang dosa kepada Allah. Dia buat salah. Hak sana ya jahil, tak salah. Orang tak tahu tak salah, tak berdosa. Orang tak tahu. Nah, ada dia. Tapi hak ni orang tak tahu. Kata dia salah. Bagaimana Nabi buat? Nah, ada dia.
Maka banyak benar daripada di kalangan hadis yang Nabi buat terhadap orang yang berdosa dua Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada benda yang Nabi tuju kepada umat dia sebagai wasiat, sebagai pesan ni. Nabi kata mana? Nabi kata, "Man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah." Siapa tudung kejahatan orang lain, siapa susu keburukan orang lain buat jahat kita tahu, kita kelih. Orang lain berdosa dengan Allah, kita tahu. Dah, misal kata, maka Tuhan kata, wahai orang yang tahu kesalahan orang lain, wahai orang yang tahu dosa orang lain buat, maka hendak tutupkanlah, hendak diamkan, hendak susukkan, jangan sebar. Maka bagi siapa-siapa yang tudung kesalahan orang lain, Tuhan tudung kesalahan dia di akhirat kelak. Maka sebagaimana kita tahu laka-laka bahawasa kita semua ni akan dipasal raya kita. Semenjak beranak kita sampai mati, dipasal raya dapat semua manusia semenjak Nabi Adam sampai kiamat. Nah, semua apa kita buat daripada baik dan jahat akan dihendai kepada semua manusia di akhirat kelak di padang mahsyar. Nah, ada dia. Maka bagi siapa-siapa yang nak bui Tuhan tudung kesalahan dia dapat agama atau siwi Tuhan buka kejahatan dia, maka dia atas dunia ni hendak tudung dan hendak susuk kejahatan orang lain yang dia tahu. Jangan sebarkan. Nah, ni kita dia tahu kata orang lain buat jahat, salah tu kita kau sebar. Nah, ada dia. Maka di sini lelaki dah boleh tahu siap sebab kita goyak dah dia ketebah baru ni bagaimana kelebihan orang yang susuk tudung kesalahan orang lain. Maka di sini goyaklah dia panggil supaya dia panggil peringat kepada kita sekali lagi dan juga tuju kepada perempuan yang tak dengar lagi. Maka orang tudung orang ni besar pahala tudung kejahatan orang lain. Kau jahat kau besar, kita kau tudung kau besar pahala. Siapakah seorang manusia orang biasa, bukan ulama besar, bukan orang mengajar orang tak, bahkan dia sekadar semaya buat diri dia ya. Siapa pergi puasa dia puasa, maka dia jual dengan betul benar, dia beramanah, semaya 5 waktu tak tambah pun hak lain. Orang biasa, orang awam, tak ada kelebihan. Tapi dia masuk syurga belum mati lagi dah. Dapat berita baik kata dia ahli syurga belum dia mati lagi dah. Patu benda berlaku ni bukan lama semasa sahabat dulu dah, bukan masa tabi'in dah, bukan masa tabi'in dah. Bahkan berlaku lepas mari dalam 30 tahun gitu mo ya benda berlaku ni. Nah, maka dia ni buka kedai jual sayur jual ulek-ulek makan nasi gini lah, buah kayu begitu. Pucanya patut syurga ni yang dia dapat berita baik kata dia ahli syurga. Adakah syurga tamada seperti orang ramai dah? Bukan setinggi-tinggi syurga, pucuk syurga dia masuk. Dia jadi apa ni? Jadi kawan Nabi, jadi jiran Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam syurga Isa. Orang ni yang tak ada banyak ibadat ni, apa ia buat? Ia buatnya ialah ada tu khatib dan imam masjid di kawasan kampung nama Saruja di Suria. Ia mimpi. Ia kata, ya Nabi mari jumpa dia, maka ia kata, "Hei ya imam, mu bangun pagi esok, mu pergi royak berita baik kepada jiranmu yang jual sayur tu, royak pergi ke dia. Kata dia akan jadi kawanku dan jiranku dalam syurga esok." Dia gitu. Maka dia pun masa heran. Tapi siapa yang lihat Nabi dalam mimpi, maka Nabi sungguh. Sebab syaitan tak boleh buat rupa Nabi dan Nabi. Maka bangun dia, pergi kepada jiran dia yang jual sayur sana. Maka masuk ke dalam. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dia kata, saya wang berita baik kepada kamu ni. Maka kita baik, insya-Allah. Apa berita baik? Dia kata, sebaik-baik berita yang mu akan dengar. Semenjak beranak mu tak ada berita baik seperti berita ni. Gapo gitu lalu dia kata, iaitu kamu Nabi suruh
ada pesanan daripada Nabi, aku mimpi jumpa Nabi semalam bahawasa Nabi suruh mari royak berita baik kepada kamu bahawasa kamu akan jadi jiran dan kawan dia lah syurga esok. Maka menangis dia lelaki sana ni, teriak sukanya gembira tentang berita yang baik yang ia boleh dengar ni. Maka khatib kata, wahai lelaki, boleh kamu royak kepadaku rusia kamu yang kamu buat daripada amalan, mesti kena ada amalan baik yang kamu buat. Sebab dia tak nak dapat benda ni, bukan semua orang dapat. Nah, dan nak sira dari segi ilmu ngaku ngamu alimku, ibadat aku ngamu banyakku. Tapi mesti ada kelebihan yang kamu buat yang mu dapat ni, yang aku tak ada buat. Nah, itu dia. Maka boleh royak kepada aku dan aku akan susuk berita ni selama mu hidup. Selama mu hidup aku tak akan buka rahsia ni. Itu dia. Dia kata, ya. Dia kata, benda yang berlakunya gini. Dia kata, wahai imam. Dia kata, saya dah berkahwin dengan seorang perempuan pada tahun yang telah lepas ataupun 2 tahun lebih kurang masa. Maka selepas daripada saya akad nikah dengan dia berkahwin, duk sampai 5 bulan, tiba-tiba dia nak beranak. Aku nikah mari 5 bulan baru, tiba-tiba dia nak beranak dah. Itu dia. Maka aku nyata bahawa anak lepuk bukan daripada aku anak berzina. Sebab sekurang-kurang budak yang keluar daripada perut ibu sekurang-kurang mengandung 6 bulan. Dengan makna mana-mana lelaki yang nikah duduk dengan isteri dia 6 bulan lagi, lepas tu beranak dikira anak dia. Sebab sekurang-kurang mengandung 6 bulan. Dan setinggi sebanyak-banyak mengandung 4 tahun. Dan hak pada ghalib 9 bulan. Maka yakin kata budak ni bukan budak dia. Kalau gitu isteri dia ni zina belum boleh dengan dia, dengan lelaki lain. Maka salah apa dia nak aku mana? Jikalau dia royak ke ayah dia, ibu dia dan juga tok tua dia, tak salah dia. Dia masukkan ia belaka. Sebab isteri dia jahat. Itu dia. Maka duk fikir sebab salah apa dia? Nak buka rahsia keburuk ke isteri dia. Tapi kalau buka berpadas sebab dia buat kita, dia tipu kita. Kita belanja banyak ni. Nah, di atas dasar dia jaga. Dan kita akan jadi lelaki yang pertama bagi dia. Tiba-tiba dia tipu kita. Dia dah berzina dengan lelaki lain dah. Dan jikalau berlaku buka, berkecek apa semua, orang lain nak percaya seakan liku belaka. Dan selagi aku tutup dia. Tutup rahsia ni tak ayat kepada sesiapa. Buat kerana Allah. Hak mana paling baik bagiku. Dia fikir lagu tu semalam tu. Maka dengan takdir Allah, taufik daripada Allah, Tuhan buka mata hati dia. Dia bahasa tak apalah. Aku nak jangduk dengan perempuan ni dan nak tutup berita dia. Tak siapa siapa tahu. Maka nak buat budak ni seolah-olah anak dia. Maka selepas daripada ambil keputusan lagu tu, fikir mari pula. Fikir mari, kita tak apa, kita boleh terima dah. Kita nak ambil isteri ni, buat isteri kita, tak apa. Tak si tolak dia, tak si bercerai dah. Lepas tu, anak ni dikira anak kita. Tak apa kita, apa orang lain? Ahli keluarga dia, ahli keluarga dia, kita, lepas tu jiran dekat rumah. Jikalau beranak, pada mau lain tahu kata kita nikah boleh apa. Paling duk mari pak atas apa ni boleh beranak dah, maka orang lain akan tahu belaka kata budak ni bukan anak yatim tu. Mana perempuan ni zina belum nikah kahwin. Pana buat lagu mana? Dia nak susu dah niat baik dah. Tapi kalau buat lagu tu pun orang tahu juga buat lagu mana. Tu dia. Maka fikir dia. Niat nak buat baik itu hai buka mata hati weh. Dah walau gelak awal-awal pun dia kata niat betul semua niat kita nak buat kerana Allah, nak tolong orang seorang ni. Dah Tuhan akan buka. Tu dia. Yakin gitu. Maka fikir dia. Fikir nak buat lagu mana. Maka berdoa dengan Tuhan. Dah Tuhan merusiakan buku ni. Tak siapa tahu malaikat dia dengan isteri dia yang tahu. Tu dia. Lepas tu Tuhan membuka jalan. Ilham kepada dia jalan yang dia buat ni. Orang lain sekiranya lepas dengan baik-baik. Sekiranya lepas daripada hari ni. Semua manusia tak ada siapa syak dan lagu-lagu lagi dah bahawa budak ni anak dia apa gitu gini. Maka
Tidur dekat ada lagu tu, tiba-tiba Tuhan buka wik dia. Iaitu waktu subuh. Kurang-kurang sikit tak ramai mana. Dia dengar orang baik. Doa kerak. Dia tahulah kata sebab kita ni sejik ni. Nah, lepas ada bel subuh 25 minit qamat. Dan sejik Arab pun serupa juga Arab ni. Ya kalau waktu lain 15 minit. Dan waktu maghrib ni 10 minit. Dan waktu subuh saya 25 minit. Dia senggir di antara bel dengan qamat. Maka tunggu dia. Tunggu qamat. Umurnya tak jauh. Sejik dekat dengan sejik umur dia. Tunggu. Abah ada seminit dia nak qamat. Dia sipir tu baik daripada umur dia. Ambil anak susuk dalam baju dia. Baju jubah besar susuk kita. Budak tidur. Dan susuk kita. Tersiru tu ya. Itu ulik tidur dulu. Dan minta doa dengan Tuhan. Tak tinggal Tuhan. Hei Tuhan. Jangan dia bangun lagi. Dia berjaya ke hati benda aku nak buat ni. Ada dia. Maka boleh. Bagi dia panggil tudung gitu. Tubik gitu. Orang lain masuk masjid belakang dah. Bawa keluar daripada umur jakar belakang. Dia qamat. Qamat dia pun jalan anyo. Sehingga terimai nak berdiri. Makmum berdiri belakang. Orang takbir. Allahu Akbar. Terimai takbir. Makmum pun takbir belakang. Allahu Akbar. Maka dia kelih sehingga yakin dah kata tak ada seorang mahbub dah, dia tak takbir lagi, semua takbir belaka dah. Dia masuk semaya tak ada paling lah. Ada dia. Maka dia naik masjid, dia ambil anak tak tepi masjid, tak di pintu tu. Dia masuk di semaya orang ramai. Semaya. Dekat-dekat sudah semaya tu ya budak khabar tidur. Tiak. Tak imej dengar tiak budak teriak. Ada dia maka dia pun mencepatkan salam. Ada dia. Bui salah sudah, makmum bui salah belakang, maka bakal berderu mari di budak ni. Budak mari mana siapa mari tak cari tu Tulis ke tak ada seorang mahbub. Ada dia. Maka lelaki sakning tu yang bawa budak mari, dia kata, "Wahai imam dan wahai orang panggil apa? Saudara kami semua, budak ni saya minta mari tak ada anak lagi. Tahun lebih dah saya ni. Saya minta buat anak saya nak kira budak ni." Dan mata, molek ambil. Ada dia. Maka dia ambil buat klik kepada mak dia. Mak dia sungguh. Dan dia bukan bapa pun. Dan gitu. Dia jadi bapa tinggi je lah. Ada dia. Maka berita ni dia tutupkan. Dia tutup, dia susuk. Dia panggil berita jahat yang isteri dia buat. Maka besar ni zina ni. Kau besar benda jahat. Kita tahu, kita susukkan. Itu kau tinggi martabat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu tudungkan. Tapi kelih jenis maksiatlah. Selama tak bahaya dalam masyarakat. Kalau menyebabkan bahaya masyarakat, ketika ni perlu sebarkan sebab rusak kita tutup. Jadi bukan semua maksiat dak kena kepada mana maksiat. Lebih-lebih lagi apabila maksiat yang dia buat ni ialah kesalahan di antara dia dengan Allah, kesusukkan. Tudungkan. Maka orang buat lagu ni insya-Allah akan dapat balasan sebagaimana lelaki yang dapat. Dan Tuhan akan tutup semua kesalahan dia yang dia buat ketika di dunia dulu. Ada dia. Lagi pula maka kelih ni bab hukum hudud. Hukum hudud Nabi buat lagu mana hukum hudud? Hukum hudud ni jika orang zina tak umur tangga lagi kena rotan. Jika umur tangga dah kena rajam sampai mati. Ada dia. Dan jika bercuri nak kat tangi apa gitu gini. Maka tiba-tiba datang seorang lelaki nama Ma'iz bin Malik. Mari sama Nabi. Dia kata, "Ya Rasulullah, tahirni." Hei Rasulullah, membersihkanlah daku. Maka Nabi kata, "Bersih apa?" Irji' gih kelik gih. Patu wastaghfir dan minta ampun dengan Allah tentang kesalahan yang membuat. Wa tub ilai dan kamu bertaubatkan kepada Allah. Gih kelik. Tapi orang buat salah ni dia sesat sungguh sedih sungguh dia nak tak boleh. Mari pula dah jumpa Nabi. "Ya Rasulullah, tahirni, bersihkan daku." Bersihkan daku. Nabi kata, mong ni gih kelik. Nabi tahu dah lah. Tapi Nabi tak dengar mengaku daripada mulut dia bahawa saya berzina. Dan sebab dia mengaku kena denda hukum hudud. Pamaid dia berkahwin dah. Maka Nabi hilah juga. Supaya apa? Supaya tak ada kena rajam. Sampai Nabi tak kelik. Lepas tu minta maaf dengan Tuhan dan taubat. Tuhan terima kan. Tuhan apa? Tidak ada dosa yang Tuhan tak apa. Malaikat syirik saya.
Hak lain Tuhan apa semua dosa, Tuhan terima semua taubat. Pergi klik. Nah, klik dia. Bawa lepas tu mari pula. Ya Rasulullah tahhirni. Bersihkanlah daku daripada dosa ni, dosa besar ni bahasa. Ada dia. Ni orang, ni tanah orang iman tak iman. Orang beriman, dosa yang dia buat ia bahasa besar semua. Kau kuat iman dia bahasa kau besar. Walau sehalus-halus dosa. Tapi dia kata orang jauh pada Allah, besar-besar dosa pun ia bahasa rengeh, tak bahasa rena orang. Itu tanah Kata kita jauh dengan Allah tahu dekat, kelih di ketika kita buat dosa kita bahasa rana. Nah, jika tidak bahasa rana, bahasa lekeh, bahasa perih, bahasa pom tak apa tu apa itu tanah kita jauh daripada Allah. Tapi jika kita buat apa bahasa susah hati, bahasa serabut, bahasa tak sedap duduk, tu dia panggil iman kita alhamdulillah. Nah, ada. Baik. Maka kali keempat mari pula dah. 3 kali turut-turut Nabi segelik, mari pula dah. Maka Nabi kata, fima utahhiruka, kalau gitu daripada apa musuhku bersihmu ni. Nah, asuh klik mari Nabi tak. Kalau daripada apa musuh bersih. Nabi kata, dia jawab, minaz zina ya Rasulullah, daripada zina. Maka bersih dari zina mung rumah tangga dah kena rajam ya. Kena pegang batu pa mati. Nah, tu dia. Maka Nabi pun tahu apa pasal tu dah. Nabi hilah lagi. Nak jaga lagi. Ni Nabi ni rahmat dia. Tu dia. Nampak maka Nabi tanya orang lain. Abihi junun, yang ni gila ke tak? Ada akal sikit-sikit tak? Tanya orang lain. Maka dia mau jawab, laisa bi majnun, dah sudah ia berakal molek. Maka Nabi tanya pula, asyariba khamran? Adakah ia kaya ni? Tak berakal mana sabit tu mai goyak benda-benda lagu ni. Nah, tu dia. Maka bangun seorang di kalangan para sahabat gisiung di mulut dia. Ada bau rak-rak. Nah, tiba-tiba siupat tak ada bau. Nah, tu dia. Maka Nabi kata, azanaita, adakah memzina? Ya ta ya na'am. Ya, aku zina. Tu dia. Maka Nabi pun terpaksa dihukum hidup dengan terbaik. Tu Nabi pisah. Tu dia. Supaya apa? Nakwi, taswiwi berlaku benar lagu tu. Tapi tak ada arah dia mengaku. Tu dia. Dan banyak lagi lah dia panggil apa semacam ni. Dan hak kita selaginya apabila orang buat salah dengan kita, buat gimana kita, maka semua tu pelajari semua. Kata nak bila sosok tak habis. Nah, ada dia. Sabit tu kita ni semua hak sebenar pun di hari ni kita sangat-sangat menghidupkan sunnah ni. Sungguh-sungguh pun saudara, demi Allah, wallahi demi Allah, kita sangat-sangat berhajat menghidupkan sunnah ni. Apa sunnah ni? Ialah sunnah siabelah kepada hamba-hamba Allah yang diraka kepada Allah. Nah, ada dia. Walau dia tak ada kena gena dengan kita, tapi dia orang Islam, kita kena ada sifat siabelah dan kena baik kepada dia. Apa lagi apabila dia orang kita? Apa lagi apabila dia ni orang rumah tangga kita, adik kita, kakak kita. Apa lagi apabila dia anak kita. Apa lagi apabila dia jiran kita. Kita kena amat kau lebih lagi sengaja belah. Kau lebih lagi kita kena baik daripada dia. Tu dia. Kalau gitu saya bukan yakin. Jika kita semua ni orang berapa huti rumah ni, batu-batu huti rumah ni dekat kampung atas ni. Jika kita faham belaka haning bersatu padu semua, kandak baik semua lah jiwa kita ni ada melalui belaka. Kandak baik dan sentiasa, maka dia kandak baik ni bisa tolong dia dengan perkataan yang baik, dengan duit, dengan gai, dengan apa. Lepas tu hak sebaik-baik senjata dengan doa. Sentiasa doa kepada Allah, wi Tuhan buka mata hati dia bersih, dia panggil hati dia cemas, wi Tuhan buka, dia panggil hidayat kepada dia, pindah dia daripada luban, dia panggil dosa kepada, dia panggil kepada pintu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika semua kita bawa lagu ni boleh kelih, dia panggil tak lama di masa. Tapi hari ni tak. Bahkan kadang-kadang ayah diri pun dengan anak tak doa pun. Tak berasa dia panggil sia belah. Tidak ada rasa saya anak yang jahat, anak yang jali. Kadang-kadang mak mungkin, bukan anakku mungkin jauh. Nah, ada dia. Maka tu jauh daripada sunnah Nabi cara hidup kita. Nah, ada dia. Bahkan demoning berhajat kepada pertolongan kita. Demoning sangat-sangat ia lemah. Ya Allah ke nafsu dia. Ya Allah ke syaitan. Dia kena tipu. Nah, dia tertipu dengan benda-benda yang lain. Dia bahasa kata dia kena. Dia bahasa kata dia sedap. Padahal tertipu. Maka kalau kita yang tahu kata dia ni orang panggil pokok tak berakal mana sebab dia budak,
ataupun dia yang tertipu dengan benda-benda, maka kita kena siap belah kepada dia, tolong dia. Nah, ada dia. Lepas tu, tapi masa lebih dah. Nah, tu jadi ambil salah lagi apabila orang buat salah terhadap kita. Buat nyanyi kita, bagaimana kita kena buat. Maka kita hilang lagi pada minggu depan lah, insya-Allah. Maka hari ini ratu saja sama semula, insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.